Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, sehat? Okey, Alhamdulillah. So, hari ini kita akan sambung kelas kita. Tapi sebelum tu, cikgu akan present slide. Kejap. Okey, semua boleh nampakkan depannya apa? Okey, depan ni adalah lampu isyarat ataupun traffic light. So, kalau kita jalan pergi mana-mana, kita mesti nampak benda ni kan di mana-mana. Jalan raya semua ada lampu isyarat ni. Siapa tahu apa function lampu isyarat? Okey, betul. Function ataupun fungsi lampu isyarat ni, dia adalah untuk mengawal kesesakan lalu lintas. So, kalau kamu perasan sebenarnya dekat sini ni dia ada satu butang. Ada butang dekat lampu isyarat ni. Okay. Butang ni kita panggil sebagai butang untuk pejalan kaki. Jadi bila pejalan kaki ataupun penunggang basikal tu tekan butang ni, dia sebenarnya memberi isyarat kepada lampu isyarat ni akan ada pejalan kaki yang ingin melintas jalan. So lampu isyarat ni dia akan ubah dia punya proses tu dan membolehkan kita untuk melintas jalan raya. Okey, so dari situasi lampu isyarat ni, hari ini kita akan masuk topik yang baru yang ada kaitan dengan proses lampu isyarat ni, iaitu bab 2 algoritma. So, cikgu akan terangkan dulu lah apa standard pembelajaran kita pada hari ini. So, dalam bab 2 ni, pelajar akan dapat menulis sudoku dan juga melukis jata alir menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dan juga struktur kawalan ulangan, iaitu untuk for dan juga while do. Yang kedua, pelajar dapat mengesan dan memperbaiki ralat daripada sudokot dan juga jata alir dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyelesaikan masalah menggunakan sudokot dan juga jata alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Tapi hari ini cikgu hanya akan cover untuk tulis sudokot dan juga jata alir menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. So first adalah pembangunan algoritma. Kita mesti tahu dulu algoritma ni apa. Algoritma ni dia adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun melengkapkan sesuatu tugas. Contoh macam traffic light tadi. So traffic light ni dibina sebab apa? Sebab untuk menyelesaikan masalah lalu lintas. Okay, bila kita tengok Raja 2.1, algoritma ni adalah prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output. Maksudnya, algoritma ni adalah langkah demi langkah, iaitu langkah 1 pergi ke langkah 2, langkah 2 pergi ke langkah 3, seterusnya langkah 3 akan pergi ke langkah 4 dan juga akan menghasilkan output ataupun hasil akhir. So, pembangunan algoritma terdapat tiga step. Yang pertama adalah IPO, iaitu input output process. Kedua adalah pseudocode dan ketiga adalah jata alir. So, IPO, inputnya adalah apa? Input adalah menerima isyarat dan juga dia akan menghantar kepada unit pemprosesan pusat atau kita panggil sebagai CPU, iaitu peranti input digital dan juga peranti input analog. Proses ni adalah proses dia akan menerima isyarat daripada input dan dia akan proses yang diproses oleh CPU. Kemudian CPU ni akan menghasilkan isyarat kepada output. Output ni pula dia akan menerima isyarat daripada CPU tadi dan juga dia akan menghantar kepada peranti output. Untuk output tu keluarkan input yang telah diproses ataupun kita panggil sebagai information. Okey, tengok contoh. Contoh pertama adalah kira luas segi 4 tepat. So macam mana kita mau tulis IPO ni? First, kita mesti faham dulu soalan. Soalan dia mau kira luas segi 4 tepat. So,
Segi empat tepat dia punya luas begini. Jadi untuk kira luas, apa yang kita perlukan? So kita mesti tahu ni lah. Kita mesti tahu dia punya panjang dan kita mesti tahu dia punya lebar. So untuk kira luas segi empat tepat, kita mesti tahu panjang, kita mesti tahu lebar. Jadi input, apa input yang kita perlukan untuk luas segi empat tepat? Kita mesti perlukan panjang dan juga kita perlukan lebar. Untuk proses pula, proses macam mana untuk kita kira luas segi empat tepat ni? Kita akan darabkan dia, itu panjang kita darabkan dengan lebar. Okey, yang terakhir adalah output. So output ni adalah hasil akhir bagi proses. Jadi hasil akhir bagi proses adalah luas segi empat tepat. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, kalau ada, cuba akan teruskan. Okey, kedua adalah pseudocode. Pseudocode ni ialah satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Pseudocode memerihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Maksudnya, pseudocode ni adalah pernyataan yang sama dengan pernyataan atau cara komputer. Cuma yang membezakan bahasa yang digunakan. Pseudocode ni digunakan bahasa yang seharian kita gunakan, bahasa biasa. Manakala kalau pernyataan atau cara komputer, diorang punya bahasa tersendiri. Okey, pseudocode ni juga digunakan sebagai panduan bagi menulis atau cara komputer yang benar. So, programmer diorang akan tulis pseudocode terlebih dahulu sebelum diorang menulis atau cara komputer. Okey, kita tengok sini. Tadi kita buat IPO kan. So, macam mana IPO ni kita tukarkan kepada pseudocode. First kali buat pseudocode kita kena ada mula. Kita kena ada mula dan juga kita kena ada tamat. So, ini first benda penting. Okay, lepas tu kita just ikut balik input. Input kita akan tulis balik input kita, iaitu input kita adalah panjang dan juga lebar. Okay, panjang dan lebar. Macam mana komputer boleh tahu panjang ni berapa, lebar ni berapa? So kita mesti tulis di depan tu adalah baca. So komputer boleh baca berapa nilai panjang kita dan juga berapa nilai lebar kita. So yang kedua adalah proses. So proses ni just tulis balik, iaitu luas sama dengan panjang darab lebar. So luas sama dengan panjang darab lebar. Okey, ada yang tanya cikgu ni star, sini darab, situ pula star. So dalam komputer darab kita gunakan star. Okey, kita gunakan star. Tapi untuk pseudocode ni, kalau kamu mau tulis star boleh, kalau kamu mau tulis darab pun boleh. Okey, untuk yang tepi ni semicolon ni, okey, tak tulis pun tidak masalah, tulis pun boleh. Sebab bila kita tulis, dia memudahkan kita bila kita buat atau cara komputer dekat C++. Okey. Okey, yang ketiga adalah output. Output kita adalah luas segi empat tepat. So okay, luas segi empat tepat kita just tulis luas segi empat tepat. So macam mana kita mau nampakkan, kita mau displaykan luas segi empat tepat? So kita mesti tulis paparkan. Kita mau paparkan berapa luas segi empat tepat daripada proses yang proses tadi itu. Okay. Setakat ni faham? Ada masalah? Okey, yang ketiga adalah carta alif. Carta alif ni ialah gambar raja yang digunakan simbol-simbol geometri. Okey, carta alif juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan juga urutan sesuatu atau cara komputer. Contoh macam ni, untuk fungsi mula dan tamat, kita akan gunakan simbol segi empat tepat, cuma tepi dia ni curve. Ingat dia tepi dia ni curve. Dia ada curve tepi dia. Okay, untuk proses pula, proses ni boleh aktiviti, sembarang aktiviti, semua tu dalam proses. Proses kita akan guna simbol segi empat tepat. Pilihan, okay, pilihan kita akan guna diamond. Aliran anak panah, okay, anak panah ni sangat penting.
Anak panah ni dia punya sebenarnya dia untuk aliran aktiviti. Jadi setiap aktiviti tu kita akan letak aliran. Okay, ini adalah penyambung. Okay, untuk syllabus kita penyambung ni kita tidak gunakan. Kita akan belajar masa tingkatan 3. So yang terakhir adalah input dan juga output. Input dan output kita akan guna segi 4 selari. Ini segi 4 selari, okey. Okey, contoh yang sama juga iaitu kira luas segi 4 tepat. So tadi kita sudah tulis pseudocode kan. So macam mana dari pseudocode ni kita ubah kepada cetak alir. So prosesnya sama, kita just ubah. Okey, mula just use mula. Mula tadi kita beritahu kan, mula dengan tamat kita akan guna segi 4 tepi dia curve. Okey, mula. Okay, tamat pun sama juga, segi 4 dan tepi dia curve. Okey. Okey, baca panjang dan lebar. Baca panjang dan lebar ini adalah input. So input kita akan guna simbol segi 4 selari. Untuk proses panjang dan lebar. So proses kita guna dalam segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat. Dan juga output iaitu paparkan luas segi 4 tepat. Jadi paparkan luas segi 4 tepat, kita tulis dia di dalam simbol segi 4 selari. Okay, sudah buat begini. Jangan lupa tulis anak panah. Anak panah ni sangat penting ya. Tertinggal satu anak panah, cetak alir kita salah. Okey, seterusnya adalah exercise 1, iaitu hasil tambah 3 nombor. Jadi cikgu akan tunjukkan di depan macam mana tulis dia punya IPO, dia punya pseudocode dan juga dia punya cetak alir. So cikgu akan tunjukkan di depan. Okey, seterusnya kita akan jawab exercise 1. Hasil tambah 3 nombor. Maksud 3 nombor ni kita akan guna 3 pemboleh ubah. Okay, cikgu sini cikgu akan ambil pemboleh ubah 6, 1, 6, 2 dan 6, 3. Okay. First kali kita mesti buat IPO dulu. Okay. Untuk input untuk hasil tambah 3 nombor ialah okey, betul. 3 pemboleh ubah itu 61, nombor 2 dan nombor 3. Untuk proses macam mana proses hasil tambah? Hasil tambah ni maksudnya adalah total. Jadi hasil tambah kita total sama dengan tambah ketiga-tiga pemboleh ubah. Itu kita punya proses. Untuk output adalah hasil daripada proses, iaitu total. Okay, sudah siap buat IPO, baru kita boleh buat pseudocode. First kali buat pseudocode mesti ada mula dan tamat. Pas mula dan tamat kita akan masuk input, tapi disebabkan pemboleh ubah ni tiada nilai, jadi kita mesti declare dulu. Kita mesti istihad. Istihad 61, 62 dan 63. Kenapa kita istihad? Sebab dia pemboleh ubah, dia tiada nilai. Lepas istihad baru kita masuk dengan input. Yang biasa input kita akan tulis input.
just tulis balik. Balik. Sama dengan 61 tambah 62 tambah 63. Output adalah total. Jadi total, tapi kita mesti tulis depan output adalah display ataupun papan. Faham? Okey, seterusnya kita akan buat carta alir. Kita buat carta alir ni berdasarkan pseudocode yang sudah kita buat. First kali mula. Mula kita akan guna simbol segi 4, cuma tepinya adalah curve. Adalah mula. Okey. Itu turun anak panah. Istihar. Istihar ni apa? Kita declare. Jadi istihar ni kita dikenali sebagai proses. Jadi kalau proses kita guna segi 4 tepat. Okay, just tulis istihar 61, 62 dan 63. Segi 4 tepat dah. Lepas tu baca input. Input kita akan guna segi 4 selari. Yes, baca 61, 62 dan 63. Jangan lupa nak panah. Lepas tu total proses. Proses kita akan buat segi 4 tepat. Tulis total sama dengan 61, 62 dengan 63. Dan yang terakhir adalah output. Output. Jadi output kita guna segi 4 selari. Tulis paparkan total. Last kali adalah tamat. Tamat dengan mula sama, kita akan gunakan segi 4, cuma tepinya tu curve. Bulat. Tulis tamat. Jangan lupa nak panah setiap lepas simbol. Okey, saya satu begini menampak. Yang penting adalah ada yang panah. Simbol tu mesti betul semua. Proses ni mesti betul. Kalau dia minta total, mesti tulis total sama dengan 61 tambah 62 dan 63. Okey, kalau mau ubah 61, 62, 63 ni jadi X, Y, Z pun boleh. Okey, seterusnya adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan bersarang ni dia terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Biasanya struktur kawalan pilihan bersarang ni dia berlaku apabila satu struktur kawalan diikuti dengan satu struktur kawalan yang lain secara serentak. Okey, ini adalah contoh pseudocode dan juga carta alir bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Sama je macam tadi, cuma yang membezakan dalam struktur kawalan pilihan bersarang ni dia ada kawalan. Dia ada kawalan iaitu dia ada syarat. Syarat ni dia bergantung kepada soalan. Kadang ada soalan yang ada cuma satu syarat, kadang ada soalan yang lebih daripada satu syarat. Jadi bila ada syarat, kita akan tulis jika. Maksud jika ni pernyataan kita tu boleh betul dan juga boleh salah. Dia ada kawalan, maksudnya dia ada pilihan. Okey, dan untuk carta alir pula, bila dalam syarat dalam pseudocode ni kita tulis jika kan. Kalau dalam carta alir kita akan tulis dia dalam bentuk diamond. Okey, ni nampak diamond ni.
Okay, nampak kan? Ada iya, ada tidak. Ada iya, ada tidak. Maksudnya pernyataan kita ni boleh betul juga boleh salah. Okay. Kita akan buat exercise 2 sama-sama, iaitu puan dan tuan sama ada integer ni ialah positif, negatif ataupun sifar. So, cikgu akan tunjukkan cara tulis IPO, sudokot dan juga carta alih bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Okay, untuk exercise 2 adalah contoh untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Soalannya adalah penentuan sama ada integer adalah positif, negatif ataupun sifar. So, di sini integer ni cikgu guna kembali ubah X. So, first kali kita akan buat IPO dulu. Input, output dengan proses. So, input untuk size 2 ni kita betul-betul. Apa input yang kita perlukan? Mestilah kembali ubah iaitu integer. So, sini cikgu guna integer ataupun X. Proses. Macam mana kita mahu tentukan X ni adalah positif, negatif ataupun dia adalah sifar. So, kita akan guna pilihan, iaitu kita akan guna jika. Jika dalam kurungan di atas X lebih besar daripada kosong, maka tanda apa yang akan keluar? Tanda sama dengan positif. Sebab X lagi besar daripada kosong. So, dia akan tulis ke condition yang kedua, pilihan yang kedua, iaitu jika X sama dengan kosong, maka tanda yang akan keluar adalah kosong sebagai sifat. Jadi, jika tidak, maka tanda yang akan keluar adalah negatif. Maksudnya X kita kurang daripada kosong. Tapi condition yang ketiga yang last ni, tak tulis pun tak apa. Yang penting condition pertama dan kedua tu mesti tulis. Okay. Jadi output kita adalah tanda. Tanda sama ada dia positif, negatif ataupun kosong. So, dari IPO kita akan tukar dia kepada sudokot. First kali kita mesti ada mula dan ada tamat. Mula dan ada tamat. So, kan kita guna kembali ubah, jadi kita akan declare dulu. Akan istihad. Istihad X dan juga tanda. So, tanda ni kita mesti biar juga. Okay, lepas istihad baru kita masuk pergi input. Input kita adalah integer ataupun X. Jadi X. Tapi ingat di depan mesti tulis read ataupun baca. Lepas tu proses. Proses kita cakap tulis. Salin cakap balik sini. Jika X lebih besar daripada kosong, maksudnya dia dah positif. Jadi tanda yang akan keluar adalah positif. Pilihan yang kedua adalah jika X sama dengan kosong, tanda yang akan keluar adalah kosong, sebab dia kosong. Jika tidak, maksudnya selain daripada dua pilihan ini, jadi tanda yang akan keluar adalah positif. Untuk ni
terakhir. Salah sekali. Kita tulis bola. Bukan kepada bola. Simbol. Ya, simbol mula begini. Segi 4, cuma tepinya tu ada curve. Istihad. Kita tukar ke pancar talib. Dia akan jadi istihad ni dia termasuk dalam proses. Jadi dia gunakan segi 4 tepat. Tulis balik istihad X dan juga tanda. Sebab kita istihad ni berlaku hanya kepada pemboleh ubah ataupun nilai yang kita belum tahu. Jadi kita mesti istihad dulu. Ketiga adalah acak. Jadi dia adalah input. Ya, segi 4 senari. Acak X. Sini. Kalau ada jika ni kita akan guna diamond sebab dia pilihan. Jadi ada berapa diamond sini? Dan ada 2 diamond. So, kita akan tulis diamond yang pertama. Panah-panah. Diamond yang pertama. Jika X lebih besar daripada kosong, jika ya apa? Jika tidak, dia akan masuk ke pilihan yang kedua. Jika ya, dia akan keluar outputnya tanda positif. Akan keluar output. Yang tanda ni adalah output. Tadi kita kata paparkan tanda kan. Jadi tanda yang ini dan yang ini adalah output. Adalah tanda positif. Dan jika X sama dengan kosong, jika betul, maksudnya tanda yang akan keluar adalah kosong. Sebab dia sama dengan kosong, jadi tanda akan keluar kosong. Jika tidak, contohnya di sini, jika untuk pilihan yang terakhir tidak perlu tulis. Jadi jika tidak, confirm dia akan keluar tanda yang terakhir. Itu tanda yang positif. Jadi dia akan keluar tanda dengan positif. Nah, 4 senari. Okey. Jadi lepas ni semua, lepas dia paparkan tanda, dia akan pergi kepada tamat. Lepas ni dia akan pergi kepada tamat. Jadi ini cara teknik pun akan pergi kepada tamat. Yang ni pun akan pergi kepada tamat. Lepas dia keluar output ni, dia akan pergi kepada tamat. Dia ada yang confuse di sini, saya terangkan lagi balik. Okay. Lepas matra X, contoh X cikgu maksudkan adalah 1. Cikgu 1. Jadi dia akan pergi ke condition yang pertama. Pilihan yang pertama. X lebih besar daripada kosong. Betul atau tidak? Betul kan? Jadi dia akan keluar tanda T. Lepas dia keluar tanda T, dia nak turun pergi condition yang kedua ni. Dia akan terus pergi ke 6. Boleh faham? Okey, seterusnya kita akan jalankan aktiviti secara berpasangan. So, cikgu mau sekarang kamu duduk secara berpasangan. Tidak kisahlah lelaki perempuan, perempuan ataupun lelaki-lelaki. So, soalannya adalah, anda ialah ketua kepada sekumpulan syarikat pemasaran. Pada setiap akhir bulan, anda dikehendaki untuk mengira komisen bagi setiap jurujual berdasarkan jumlah jualan bulanan dengan merujuk jadual di bawah. Jika jumlah jualan sebulan tu dia kurang daripada 400, komisen dapatkan adalah 7%.
Jika jumlah jualan tu di antara 400 tetapi dia kurang daripada 750, komisinya sebanyak 10%. Jika 750 ke atas, jadi komisinya adalah 12.5%. So, cikgu mahu cikgu bagi masa dalam 5 minit. Cikgu mahu kamu bincang secara berpasangan. Kamu tulis dia punya IPO terlebih dahulu. Cikgu mahu kamu bagi tahu cikgu dia punya input, dia punya proses dan juga dia punya output. So, cikgu bagi dalam masa 5 minit, kamu cari dia punya IPO ya. Okey, selesai sudah dalam masa 5 minit. So, cikgu mahu kamu cek jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okey, untuk dia punya IPO, input. Untuk kira commission tu, dia bagi tahu kita perlukan apa? Kita perlukan jualan bulanan. So, kita punya input adalah jualan bulanan. Okey, untuk proses pula, okey, tadi kan dia sudah bagi jadual-jadual kan? So, bila kita perhatikan sebenarnya jadualnya tu sudah memberikan kita sedikit hint, sedikit petunjuk untuk proses. Jadi, jika jualan bulanan kita kurang 400, commission kita tu kita akan dapat 7%. Jadi, untuk formula commission sama dengan jumlah jualan bulanan kita dapat dengan 0.07. Okey, yang kedua adalah jika jualan bulanan tu kurang ataupun sama dengan 400 tapi kurang daripada 750. So, commission kita sama dengan jualan bulanan darab dengan 0.1. Okey, jika tidak, maksudnya selain daripada dua ni, commission kita akan dapat jualan bulanan darab dengan 0.125. So, ini adalah proses kita. Untuk output pula adalah hasil daripada proses. So, hasil daripada proses ialah commission. Okay. Kamu tengok, perhatikan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. So, cikgu kamu membandingkan jawapan kamu. Buat pembetulan. Okay, minggu depan cikgu akan cek. Cikgu mahu kamu buat dia punya pseudocode dan juga dia punya carta alih. So, kamu betulkan kamu punya IPO dulu ya. Okey, kita akan masuk refleksi. Biasanya selepas kelas kita akan ada refleksi. So, cikgu mau satu volunteer. Siapa mau volunteer bagi tahu cikgu apa yang dapatkan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih yang kepada volunteer. So, pembelajaran kita pada hari ini kita belajar apa itu algoritma. Kita juga belajar apa step untuk buat pembangunan algoritma. Ada 3, iaitu IPO, pseudocode dan juga carta alih. So, kamu tak usah kan macam mana tulis IPO, pseudocode tu macam mana tulis pseudocode, macam mana lukis carta alih. Lepas tu kita ada masuk mengenai struktur kawalan pilihan bersarang. So, minggu depan cikgu akan cek pseudocode dengan carta alih untuk aktiviti 1 tadi. Dan juga minggu depan kita akan masuk untuk struktur kawalan ulangan. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih semua.